أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni insya-Allah kelas kita seperti biasa Asas Tajwid Al-Quran. Kita akan teruskan lagi insya-Allah bersama dalam ruang Zoom ini untuk kita sama-sama menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita tentang ilmu tajwid. Yang mana ilmu tajwid merupakan ilmu yang asas dan yang penting bagi kita semua untuk kita membaca Al-Quran dengan betul. Tanpa ilmu tajwid maka kita akan baca Al-Quran insya-Allah dapat pahala. Mungkin ada antara kita tanpa dia belajar tajwid pun dah baca betul. Cuma alangkah baiknya dan sempurnanya dan dengan selesa dan yakinnya bila seseorang itu membaca Al-Quran dengan tajwid sekali dan dia tahu ilmu tajwid. Alhamdulillah, kelas kita kelas asas tajwid Al-Quran kita namakan basic tajwid, tapi alhamdulillah dah lama kita bincang bersama, kita ulang-ulang tajuk yang sama, kita pusing-pusing dan kita bercerita bersama, discuss bersama, muzakarah bersama. Akhirnya adalah manfaat-manfaat yang kita dapat kita kumpulkan. Termasuknya saya, walaupun saya yang mencuba menerangkan, menjelaskan, kadang-kadang dapat juga saya bertambah jelasnya, bertambah ilmunya dan bertambah fahamnya. Itulah ilmu yang perlu kita menggali bersama ataupun kita mengkaji bersama. Ilmu Al-Quran, ilmu Allah yang luas, yang tak ada habisnya, manfaatnya dan juga kebaikannya. Maka inilah yang kita harapkan bila kita terus-menerus bersama Al-Quran dan juga mencuba membaca Al-Quran secara bertajwid. Insya-Allah kita akan sampai ke tahap yang lebih baik insya-Allah. Okey, minggu lepas kita dah mula cara baru, iaitulah kita membaca surah dan juga kita cuba kupaskan satu persatu hukum. Saya rasa macam ada lain sikit. Kalau dulu kita cuba cari tajuk dan kita bincang-bincang kan. Itu saya rasa dah lama lah, dah lama tempohnya kita dah buat cara tu, kaedah tu. Jadi kebetulan 2 minggu sudah kita dah habis semua tajuk yang muqarrar yang ada dalam kita punya nota ataupun buku rujukan kita. Jadi kita buat minggu lepas kita dah mula cara baru, cara agak berlainan sikit. Itulah kita dengan membaca surah dan kita cuba kupas dan cuba bincang melalui ayat-ayat yang kita baca. Jadi malam ni kebetulan saya belum sediakan tajuk baru lagi. Jadi saya cuba nak sambungkan terus. Sambungkan dulu sementara kita jumpa dengan tajuk-tajuk lain, tajuk yang menarik insya-Allah. Kita sambung dulu cara kita iaitulah dengan membaca surah dan kita akan bincang hukum-hukum yang ada yang terdapat dalam ayat-ayat yang kita bincangkan. Yang kita istilahkan secara talaqi lah. Cuma talaqi melalui Zoom ni saya rasa macam kurang berkesan sebab saya tak boleh dengar suara peserta ataupun semua yang ada. Jadi kita tukar daripada talaqi, cuba kita baca serentak. Kita baca secara tadarus, baca serentak. Nanti kita pilih ayat-ayat yang kita dah baca itu untuk kita bincang apa hukum yang ada. Jadi kita dah tukar kaedah. Dulu kita hanya teori. Teori maksudnya kita bincang pasal hukum, kita cerita pasal hukum. Jadi pendengar dia cuba nak datangkan ayat, nak letakkan hukum yang kita belajar ni pada ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang dia khayal saja. Okey, mungkin hukum tajwid ni contohnya idgham ma'al ghunnah duduknya pada ayat sekian-sekian. Ikhfa haqiqi duduknya pada ayat sekian-sekian. Mad ini duduk pada ayat sekian-sekian. Jadi kalau tak ada contoh di depan, hanya khayal saja. Sama ada jumpa tak jumpa itu nasiblah. Jadi kita tukar sekarang ni. Sekarang ni kita ambil ayat di depan, letak di depan kita, kita keluarkan pula hukum-hukum yang kita kenal. Tapi bukan kaedah yang kita pernah buat dulu. Setiap pembaca dia baca satu ayat, dia keluarkan satu persatu. Tidak. Yang itu saya nampak macam yang mahir, yang berani saja akan menyuara. Malam ni
kita nak cuba tukar sikit supaya faedah itu dapat merasai semua. Maknanya semua ambil bahagian. Jadi insya-Allah cuba follow saja cara yang saya cuba gunakan pada malam ini. Mudah-mudahan lebih manfaat kepada kita semua insya-Allah. Okey, jadi kepada semua boleh ambil Quran ataupun buka Al-Quran. Minggu lepas kita dah mula suratul Fatihah. Kita dah kupas habis suratul Fatihah masya-Allah daripada awal sampai habis. Sampai ayat ke-7. Minggu ni insya-Allah kita sambung terus. Kita baca awal surah Al-Baqarah insya-Allah. Okey, sebagai permulaannya mungkin kita baca beberapa muka surat dan nanti kita akan mula kupaskan ayat dengan mengeluarkan hukum-hukum tajwid dan kita bincang sedikit sebanyaklah berkenaan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam ayat-ayat yang kita bacakan. Okey, kepada yang baru masuk, kaedah kita pada malam ini agak lain sikit. Tajwid kita lebih kepada tatbiq tajwid. Tatbiqut tajwid maknanya kita nak praktikkan hukum-hukum tajwid yang kita kenal, yang kita dah belajar selama ni pada ayat-ayat yang kita akan baca bersama. Cuma disebabkan Zoom ni tak boleh kita baca suara berbunyi, jadi dengan suara saya sahaja. Jadi semua peserta boleh baca masing-masing dalam keadaan mute, ikut bacaan saya. Jadi kita insya-Allah akan mula daripada awal surah Al-Baqarah. Jadi baca serentak dengan saya, insya-Allah di mana kita berhenti, nanti kita akan patah balik dan kita akan kupaskan hukum tajwid bersama. Okey, insya-Allah bersedia. Buka Al-Quran, awal surah Al-Baqarah. Awal surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Ayat yang kedua, muka surat yang kedua. Kita start daripada awal surah Al-Baqarah insya-Allah. Okey, boleh kita mute semua dan insya-Allah mulakan bacaan bersama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Okey, sadaqallahul azim. Sementara kita berhenti di situ dulu. Muka surat kedua, ketiga kita dah baca daripada ayat 1 hingga ayat 16. Awal surah Baqarah. Okey, kepada yang baru masuk, malam ni kita cuba ikut gaya dan kaedah minggu lepas, iaitu kita membaca sambung surah Al-Fatihah dan kita sambung kita baca terus ikut tertibnya awal surah Al-Baqarah. Kita cuba cari kelainan dalam kelas kita. Kalau dulu kita cuba jelaskan hukum-hukum tajwid dan kita mencari dalam ayat. Sekarang ni kita tukar, kita cuba tukar, kita baca ayat dan kita mencari hukum di dalam ayat. Terbalik pula. Jadi mudah-mudahan dengan cara ni dia cepat sikit, cepat sikit. Cuma bukan sekadar kita hanya sebut nama hukum, kita nak bincang juga apa yang hukum kita keluarkan dalam ayat-ayat yang kita baca. Kita cuba bincangkan macam mana boleh jadi hukum itu dan apa sebab jadi hukum itu. InsyaAllah akan bertambah jelas dan bertambah faham kita tentang hukum, insyaAllah. Okey, jadi sekarang ni siapa yang nak ambil bahagian, muslimin, muslimat, qari'in dan qari'at. Sama juga sebab dia bercakap saja. Boleh ambil bahagian, boleh unmute. Jadi apa saja soalan yang akan saya tanyakan, insyaAllah semua boleh jawab je. Jawab bersama insyaAllah dengan cara jawab-jawab ramai-ramai ini insyaAllah akan bertambah ceria dan juga meriahnya kelas kita insyaAllah. Okey, kita mula dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana kita mulakan pada awal surah Al-Fatihah minggu lepas. Bismillah tetap ayat yang sama, bacaan yang sama, cara yang sama. Cuma membezakan Bismillah pada surah-surah selain daripada Al-Fatihah. Bismillah hukumnya bacaan Bismillah itu adalah sunnah. Adapun awal surah Al-Fatihah hukumnya wajib. Sebab dia awal surah Al-Fatihah adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Kalau surah-surah lain, Bismillah itu bukannya satu ayat. Apa buktinya? Apa dalilnya? Siapa boleh jawab? Apa dalil yang mengatakan Bismillah awal surah Fatihah ini salah satu ayat dan Bismillah pada surah-surah yang lain bukan salah satu ayat, hanya sunnah sahaja baca. Apa ayat? Apa dalilnya? Apa bukti kita? Al-Fatihah ada nombor 1 dalam InsyaAllah. Bismillah. Okey, itu jawapan yang paling mudah sekali. Kadang-kadang kita tak perasan tu. Cuba kita tengok dalam surah Al-Fatihah nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim ada nombor 1.
Cik, kita bukalah surah-surah lain. Selepas Bismillahirrahmanirrahim, tak ada nombor 1. Selepas Bismillahirrahmanirrahim kosong, baru mula awal surah, tak kira lah surah tu Alif Lam Mim ke Hamim ke Yasin ke apa, baru ada nombor 1. Ini bukti yang paling kuatnya bahwasanya Bismillah itu dalam surah Al-Fatihah ayatun min suratil Fatihah. Salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Maka ikut mazhab kita, mazhab Syafi'i berpegang kepada pendapat ini ataupun kenyataan ini bahwasanya Fatihah dalam solat fardu kita tak boleh kita nak tinggalkan sama ada sir ataupun jahar. Kuat ataupun perlahan tetap kena baca, dan bila baca sama ada sir ataupun jahar tetap kena baca dengan tajwid yang betul. Sebab itu kita dah tekan minggu lepas, walaupun bismillah kita nak kena ambil kira dan juga berhati-hati waktu baca. Sebab banyak juga bila baca bismillah dia agak laju sikit. Sebab dia kata bismillah ni macam biasa-biasa dan selalu baca. Perasan tak perasan? Ataupun pernah dengar ataupun tidak. Bila kita minta baca awal surah, dia akan baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ataupun surah lain kan. Katakan kita suruh dia baca surah Ar-Rahman contohnya. Dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal. Macam awal surah itu lebih penting daripada Bismillah. Ya betul. Surah-surah lain memang Bismillah itu hanya sunnah saja. Tapi jangan biasakan Bismillah itu kita baca laju tanpa tajwid. Nanti risaunya kita akan terbawa dalam membaca surah Al-Fatihah. Lagi-lagi kalau dalam surah, dalam solat, lagi-lagi dalam solat yang sir, yang kita tak dengar, yang kita tak dengarkan orang, yang kita tak dengarkan suara tu kuat. Jadi laju-laju tu takut jatuh tajwid. Ataupun ada kekurangan tajwid. Kita minggu lepas kita dah bincangkan pada pasal bismillah ini boleh merosakkan sebenarnya. Boleh mengurangkan sempurna bismillah, boleh merosakkan makna bismillah dan boleh merosakkan Fatihah, dan bila merosak Fatihah dalam solat itu yang kita rasa, yang kita takut rosak juga solat kita, batal juga solat kita. Okey, samalah bismillah, sin kena jelaskan bismillah, millah, lam tu nak kena tekan juga sebab ada sabdu. Asal sabdu 2 huruf yang kita selalu ulang. Hirra, ini penting ni. Hirra, ra ada sabdu, kita nak kena tekan ra tu. Rahma, ha pedas, kena tekan juga. Rahma, jangan tukar dengan ha dada. Rahma, tak nak. Rahmanirra, nirra pun sama juga. Nirra, ra ni ada sabdu. Rahim, ha pedas, jangan rahim, jangan tukar huruf. Bila dari tengah halkum pergi kepada pangkal halkum, dah bertukar huruf, dah berubah makna, dah rosak bismillah. Itu yang kita takut. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya pernah, bukan pernah, baru-baru je kelas-kelas saya ni, saya masih tegur lagi pembaca-pembaca yang agak lancar pada ayat-ayat biasa, tapi pada bismillah kena tegur. Dia macam terlebih tekan ra pun tak nak juga. Kadang-kadang bila terlebih tekan ra, dia antara dua. Sama ada dia akan bertambah sifat takrir, getaran tu terlebih. Tak nak. Tak nak lebih pun tak nak sifat takrir, getaran ra tu, getaran lidah kita pun tak nak. Ataupun halah yang kedua, keadaan yang kedua, dia akan berlaku apa? Ra itu agak terpanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam rahim. Dia nak tekan, dia nak jelaskan ra sabdu tu, tapi dia jadi macam ada tempo, ada drag sikit, tempo sikit tu, itu yang buat ra tu ada seolah-olah ada panjang sikit, ada mat. Itu yang tak nak. Itu ada tambah bacaan. Jadi kita nak kena jaga, tekan sabdu syaddah yang ada pada huruf ra, dua ra tu, tapi jangan kita tarik ra tu jadi panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tuan-tuan dan semua para hadirin sekalian, berhati-hati bila kita dah mula bismillah, kita dah plan dalam kita punya pilihan mad arid lisukun, kita nak buat berapa harakat. Kita dah kena buat keputusan daripada bismillah. Auzubillah tak apa lagi. Bila dah baca bismillah, rahim, itu mad arid sukun kan? Rahim, dia ada 2, 4, 6. Kita dah buat keputusan awal-awal. Nak baca 2 ke, nak baca 4 ke, nak baca 6.
Ini pun penting juga bagi qari-qariah yang nak menghalusi bacaan hukum tajwidnya. Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi, kaidahnya dalam bab huruf mad, bab hukum mad, mana-mana mad yang diberi pilihan banyak wajah. Contohnya ma'aril sukun, banyak wajah. Apa lagi yang banyak wajah? Siapa boleh sebut? Yang banyak wajah. Boleh baca ma'aril sukun saya dah sebut, ada 2, 4, 6. Ada qasar, tawassut dan isba'. Mad apa lagi yang boleh banyak wajah? Boleh siapa-siapa unmute jawab? Ha. Madling. Dengan mad jaiz. Okey, Maklin. Saya dengar Maklin. Maklin pun ada juga tiga wajah. Qasr, tawassut, isba'. 2, 4, 6. Dan saya dengar tadi Mak Jaiz. Mak Jaiz dia ada apa? Mad jaiz kalau ajar jari baca dua harakat. Kalau mak wajib baca 4. Okey, itu dah pergi jauh sangat tu. Kita tak nak qiraah ikut tayyibah. Kita nak ikut syatibiyah. Ala tariqati syatibiyah, kita boleh baca 4 dan 5 sahaja untuk mak jaiz. Kita ambil yang awal dulu. Bila pergi kepada tariqah lain tu, nanti kita nak kena bincang syarat-syarat lain banyak lagi. Jadi kita ambil yang awal dulu, yang mudah dulu, iaitulah boleh baca hanya 2 wajah. 4 dan 5. Okey, kita nak tambah sikit. Kalau wajah yang 4 harakat, dia panggil apa? Istilah tajwid. Tawassut. Tawassut. Tanda-tanda. Siapa yang belum kenal lagi, tanda. Tawassut. Tawassut. Jadi kalau 2 harakat, dia panggil qasr. Kalau 4 harakat, dia panggil tawassut. Maknanya pertengahan. Tawassut tu pertengahan. Kalau 6 harakat, dia panggil isba'. Isba' ataupun tul ataupun mad. 3 nama untuk 6 harakat. Tapi kita ambil isba' lah. Isba' paling masyhur. Soalannya, kalau 5 harakat, mak jaiz ada 4 dan 5 harakat. 4 harakat dia panggil tawassut, 5 harakat panggil apa? Kuwait, tawassut. Masya-Allah. Hari ni Gunung Fuji tak masuk. Jadi Haji Bashir, masya-Allah. Potong dia malam ni, masya-Allah. Bila kita ada tanda, senang kita nak ingat. Ataupun mungkin Haji Bashir dah ingat, masya-Allah. Fuwaiqut tawassut. Ini susah sikitlah, tapi kepada yang mendengar bolehlah tanda. 5 harakat dipanggil fuwaiq at-tawassut. Fuwaiq at-tawassut maknanya tawassut 4 harakat. Fuwaiqut tawassut, atas sikit pada tawassut. Dia tak sampai kepada 6, dia 5, dia panggil istilah tajwidnya, dia panggil fuwaiqut tawassut. Tak apalah, kita biasakan dengar istilah-istilah ini sebab kita akan nanti insya-Allah bila kita dah pergi jauh nanti bab tajwid, istilah-istilah ini akan digunakan. Kita dah tak panggil baca 2 harakat, baca 4 harakat, baca 6 harakat, dah tak sebut dah. Kita terus baca qasr, baca tawassut, baca isba'. Baca wajah tawassut katanya. Baca wajah fuwaiqut tawassut. Ini kita dah pergi jauh lah dalam kita menggunakan istilah-istilah ilmiah tajwid. Okey. Okey, jadi itu penting bagi kita semua. Bila kita dah nak mula bacaan, setiap kali nak baca Al-Quran, permulaan ayat yang pertama iaitulah bismillah tu kita dah buat pilihan. Nak baca qasr, nak baca tawassut ataupun nak baca isba'. Dalam mad arid lis-sukun. Sebab bismillah akan diakhiri dengan mad arid lis-sukun. Jadi terpulanglah kepada semua qari-qariah kita. Kalau rasa waktu baca tu kita punya nafas kita memang selesa, kita pun mood kita memang segar dan juga bersemangat, boleh kita baca dengan wajah yang selesa. Maknanya mungkin kita ambil yang tawassut lah. Paling-paling pun tawassut. Jangan ambil isba' lah. Isba' saya pun tak pernah ambil isba'. Isba' tu 6 harakat. 6 harakat ni kena tarik panjang-panjang, lambat habis ni. Tapi kalau kita nak cuba sekali-sekala, tak salah. Contohnya kita nak duduk satu sekali baca tu, bacaan pendeknya, contohnya nak baca Fatihah dan surah, katakanlah surah pendek, apa-apa surah,
ayat lazim ke, kita nak cuba isba'. Boleh. Gunakan wajah isba'. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Pernah buat tak? Wajah isba' ataupun wajah 6 harakat pada ma'arid lisukun. Jangan-jangan kita buat kan, tapi boleh buat. Tapi kalau nak baca banyak, mungkin tak sesuai wajah ini. Kita pilihlah sesuai dengan kadar yang kita nak baca berapa banyak dan keadaan kita. Kalau kita rasa semput-semput, baru sudah makan pula kebetulan pula tambah tadi kan. Jadi memang nafas kita dah tersekat-sekat untuk kita nak baca, jangan cari pasal. Kalau ambil yang panjang-panjang nanti putus nanti bacaan kita. Ambil 2 harakat. Buat keadaan tu ambil 2 harakat. Tapi kalau selesa kita, bacaan kita okey, nafas kita okey, paling sempurna bagi saya lah. Ma'arid sukun, saya pilih wajah yang kedua, iaitulah wajah tawassut 4 harakat. Okey, insyaAllah. Okey, seterusnya. Kepada ya saya. Maaf Ustaz. Kalau macam bismillah kita baca dengan 4 harakat, kemudian yang lain ni semua 2 harakat boleh Ustaz? Enggak habis. Ini macam nak cari khilaf ni, nak cari perselisihan ni. Saya dah boleh tangkap nanti alasannya bismillah tu bukannya ayat Quran kan. Okey, kalaulah tuan dah nak pilih yang lain tu 2 harakat, seragamkanlah. Masukkan bismillah tu 2 harakat jugalah. Jadi nampak cantik. Itu maksudnya dan matlamat daripada kita nak tauhidul aujuh, maknanya kita nak satukan, seragamkan wajah, nak sama ratakan, nak samakan semua, nak bagi nampak seragam supaya Al-Quran itu didengar ataupun dibaca dengan keadaan yang baik dan tersusun. Sebenarnya itu rahsia ataupun keunikan ataupun kita nak letak kelebihan pada bahasa Arabnya, lagi-lagi bahasa Al-Quran, lagi-lagi mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan secara tauhidul qawafi, maknanya penghujung-penghujung ayat hampir sama. Maka itulah keindahan susunan ayat-ayat suci Al-Quran. Bila surah itu kebanyakan disudahi dengan ma'arid sukun, maka ma'arid sukun lah. Bila surah itu akhirnya ma'iwad. Bila surah itu disudah dengan huruf-huruf qalqalah, maka banyak huruf qalqalah. Susah nak sebut kan. Jadi itulah keindahan Al-Quran. Jadi kalau Tuan Haji Abdul Razak nakkan baca 2 harakat, bagi saya bismillah, mula daripada bismillah, seragamkan. Tapi kalau katakan nakkan juga bismillah tu panjang, mungkin tak menjadi apa, sebab bismillah itu bukannya ayat Al-Quran. Bagi saya insya-Allah seragam tu lebih baik, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, sebenarnya dia bukannya isu besar sangat untuk kita nak satukan, nak seragamkan. Kalau kita tengok qori-qori ataupun imam-imam pun tak ambil besar, tak ambil kira pun. Tapi bagi kita yang dah tahu hukum, bila kita buat sesuatu dengan kita tahu, kita lebih seronok dan kita lebih puas lah. Kita akan terasa Masya Allah, Alhamdulillah, apa yang saya belajar, saya cuba letakkan dalam waktu kita membaca. Itu je, dapat kepuasan beramal dengan apa yang kita tahu, beramal dengan ilmu yang kita pelajarinya. Itu yang saya letakkanlah. Saya pun kadang-kadang, kalau tuan-tuan perhatikan bacaan saya, kadang-kadang terlanggar juga kan. Mungkin ada juga yang kurang tepatnya. Kadang-kadang nafas tiba-tibanya tak cukup, ada juga terkurang maknya. Tapi sekurang-kurangnya dalam banyak-banyak ayat tu, bila kita jaga, ada nampaknya seragamnya.
Itu yang maksudnya bila kita nak tauhid, kita nak satukan dan kita nak seragamkan wajah mat ini. Okey, kepada yang baru masuk. Kaedah kita paling baru pada malam ini iaitulah kita nak sambung minggu lepas. Kita dah baca ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Dua muka surat awal surah Al-Baqarah dan kita dah mula kupaskan hukum-hukum tajwid yang ada di depan kita. Mungkin kita tak sempat habis 16 ayat, tapi kebanyakan ayat yang kita dah baca ni insya-Allah kita cuba keluarkan hukum. Ayat pertama surah Al-Baqarah, kita baru selesai bismillah. Ayat pertama surah Al-Baqarah. Okey, berbunyinya alif lam mim kita dah baca dengan kaedah tajwidnya. Okey, alif lam mim ni saya mulakan dulu. Kebanyakan kalau kita tak berhati-hati pun banyak lagi masih kurang sempurna. Kita membaca alif lam mim ni dia panggil apa? Ayat 1 ni. Alif lam mim ni dia panggil apa? Ini banyak nak kena jawab ni. Siapa ingat alif lam mim ayat ni dipanggil apa? Dalam hukum tajwid. Bukan nama hukum. Ayat Mad tu. lazim harfi. Itu bukan nama hukum, bukan nama hukum. Ayat ni. Muqatta'ah. Ya, Haji Syarif dah sebut. Ini namanya huruf muqatta'ah. Belum kita tanya hukum lagi. Kita perlu tahu juga mana-mana surah yang dimulakan dengan huruf-huruf yang tak ada baris dinamakan, ayat-ayat ini dinamakan huruf muqatta'ah. Huruf maknanya huruf-huruf. Muqatta'ah maknanya potong, terpotong, sepotong-sepotong. Maknanya kita akan baca sebiji-sebiji, satu huruf. Itu maksudnya huruf muqatta'ah. Dalam Al-Quran ada banyak surah dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'ah. Dan huruf-huruf muqatta'ah inilah yang ada padanya hukum-hukum tertentu sahaja. Yang Haji Hanafi sebut tadi, antaranya huruf, hukum-hukum mad lazim, harfi, sama ada mutsaqqal ataupun mukhaffaf. Okey, kalau saya tanya mungkin ramai yang boleh terangkan semua hukum yang ada pada 3 huruf alif lam mim ini. Cuma yang saya nak terangkan di sini, waktu kita baca huruf muqatta'ah, yang paling penting sekali kita nak kena kawal nafas kita. Kadang-kadang antara kita ini nafasnya bagus, tetapi cara mengguna nafas itu bila tak kena ataupun tak bersedia, dia akan berlaku kekurangan dalam hukum-hukum tajwid yang kita nak baca. Nafas kita memang dia ada batasannya. Dan ayat-ayat Al-Quran memang dia ada tempat berhentinya dan tempat bacanya. Tapi macam huruf muqatta'ah ini datang seketul gini, kita tak boleh nak patah-patahkan ataupun nak putus-putuskan, nak berhenti, nak wakaf, tak boleh. Kalau boleh kita habiskan dengan satu nafas. Lagi-lagi pada huruf kaf, ha, ya, ain, sad. Pada huruf ain, sin, qaf. Itu mencabar tu. Matnya boleh lebih sampai 24, 26 harakah. Walaupun ain, sin, qaf saja. Jadi nak tak nak, kita nak kena betul-betul bersedia dan tarik nafas. Jadi bila nak baca huruf muqatta'ah dan sekaligus mana-mana ayat yang banyak hukum-hukum mad, tarik nafas sepuas-puasnya. Tak ada orang nak kejar kita. Tak ada orang nak push kita. Cepat, baca. Tak ada. Kita seolah-olah macam tu lah. Lagi-lagi kalau kita baca dalam kelas tadarus, seolah-olah macam ada orang nak kejar kita. Ataupun orang nak cari salah kita. Sebab itu kita macam cepat-cepat nak baca, takut orang tegur kita. Jadi sebenarnya itu menakutkan. Saya pun kadang-kadang takut juga. Takut orang tegur kan. Kita baru nak tarik nafas, orang dah tegur. Jadi kepada penyemak, tu bagi ruang dan masa sedikit kepada qori-qori'ah ni, bagi ambil tarik nafas dengan puas, baru boleh baca. Sebab ada ayat-ayat memang kita nak gunakan nafas semaksimum yang boleh. Jadi macam ayat ni ada 2 tanda mad, dan jangan lupa antara lam dan mim di sini pun ada lagi mad, ada lagi dengung 2 harakat. Jadi di sini kalau kita tengok 1, 6, 7 dah jadi 9,
dah jadi 15 harakat. 15 harakat di sini. Betul 15 kan? 6, 6, 2, jadi 14. Alif kita kira satu harakat, jadi 15 harakat di sini. Nampaknya tiga huruf. Jadi tarik nafas. Alif, Lam, Mim. Selesa sangat-sangat. Cukup nafas. Jadi begitulah caranya dan kaedahnya. Bila ada ayat itu banyaknya tanda-tanda mat. Okey, jadi saya tak nak bincanglah hukum mat ni, hukum apa semua saya rasa semua dah tahu Cuma cara bacaan huruf muqatta'ah begitulah. Saya pesan kepada saya dan kepada semua, bila kita nak baca huruf-huruf muqatta'ah dan ayat-ayat yang banyaknya huruf yang ada hukum mat, tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Macam kita sebut pada ayat yang ke-7 surah Al-Fatihah kan. Ihdinas siratal mustaqim. Tarik nafas. Ambil tempoh sekejap tak apa. Kalau perhatikan, ayat-ayat lain mungkin kita tak perlu sangat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi. Nampak tak? Beza kan? Nasta'in dengan ihdina macam kita sekejap sahaja, macam sekelip mata sahaja terus kita baca ayat yang berikutnya. Tapi untuk mustaqim biar ada jarak sikit. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yakinlah kalau kita buat cara ini, insya-Allah bacaan kita lebih tenang, lebih selesa, nafas kita pun insya-Allah kita kira cukup-cukuplah insya-Allah untuk kita sempurnakan dan memberi hak dan mustahak kepada setiap hukum tajwid. Boleh insya-Allah ayat pertama. Ayat yang kedua insya-Allah. Ayat kedua saya terangkan, saya serahkan kepada peserta-peserta kita apa nak diperkatakan pada ayat kedua, silakan. Maksudnya sama ada nak sebut hukum ataupun nasihat-nasihat supaya tak berlaku kesalahan dalam ayat yang kedua bila kita nak baca surah ini secara khususnya. Siapa nak mulakan? Kita bebas Malam ni kita masih bebas. Semua hukum kita sapu habis. Sama ada makharij, sifatul huruf, hukum-hukum mad, hukum-hukum dengung tak dengung. Nak sebut hukum qalqalah, apa-apa saja. Apa yang ada di sini perlu diingatkan kepada diri dan kepada semua, dipersilakan. Jadi kita tengok antara qori-qori kita ada tak nampak ayat ini okey tak okey, bahaya tak bahaya, susah tak susah. Kita boleh nampak dan kita boleh nilai kepada qori yang mencuba menjelaskan. Ataupun qari. Dipersilakan semua. Siapa-siapa Ustaz, insya-Allah. saya cuba Ustaz. InsyaAllah, okey. Okey, yang ada titik 3, kalau boleh jangan berhenti yang ha dengan ha tu Ustaz. Dia susah sikit. Jadi kita berhenti yang sebelum dia. Nanti. Yang susah nak sebut ha tu Ustaz. Maknanya kita berhenti tempat ha tu. Jangan berhenti tempat roib. Sebabnya dia susah sikit Ustaz. Ha dengan ha tu kalau tak sebut betul-betul dia salah. Betul. Kalau tak sebut betul dia salah. Betul lah tu. Jadi kalau kita pilih yang roib, kita selamatlah. Kita dah berhenti yang salah satu kan. Jadi kita baca yang fihi huda senang sikit Ustaz. Itulah Ustaz pada pendapat saya lah. Okey. Berhenti yang pertama ke berhenti yang kedua lebih senang? Berhenti yang pertama lagi senang Ustaz. Sebab ini kita sambung. Kita tak berhentikan yang salah saya terbalik. Berhenti yang tempat yang kedua yang senang. Ya, baru betul. Dia terbalik. Terbalik. Okey, terima kasih. Okey, alhamdulillah itu satu tambah lagi. Berkenaan dengan ayat yang kedua, kalau kita tengok dia ada waqf ta'anuq. Siapa ingat waqf ta'anuq? Namanya waqf ta'anuq. Ta'anuq ni maknanya dalam istilah tajwidnya kita pilih salah satu, yang awal ataupun yang kedua. Yang pertama ataupun yang kedua. Berhenti waqaf waqaf ta'anuq maknanya kena berhenti. Nak sambung terus boleh? Boleh, tapi tak dapatlah pahala waqaf. Tak dapatlah wajah waqaf. Lebih baik kalau ada ta'anuq begini,
berhentilah salah satu. Tapi salah satu, jangan kedua-duanya. Tapi hajah kita, qari'ah kita, Masya Allah, dia bagi cadangan. Berhentilah yang kedua. Jangan berhenti pertama. Dia pilih yang kedua. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kenapa dia pilih yang kedua? Katanya, kalau kita berhenti yang pertama, la raib. Yang kedua dah tak boleh berhenti. Dan yang kedua ni masalahnya antara hi dengan hu. Hi dengan hu ada dua ha dah ada di sini. Kalau tak betul-betul, salah. Itu istilahnya. Kalau tak baca betul-betul, nanti salah. Sebab mungkin bagi dia, makhraj ha dada ha pangkal halqum ni susah. Lagi-lagi ada dua ha di sini. Fihi huda, fihi huda. Betul haja. Saya sokong sangat-sangat. Sebab apa? Dalilnya, buktinya, kalau kita belajar nanti, insya-Allah kita tambah lagi insya-Allah. Dalam salah satu riwayat qiraah Abu Amr, muridnya yang bernama As-Susi, Al-Imam As-Susi, dia idghamkan huruf mutamathilain yang kedua-duanya berbaris. Dia namakan idgham mutamathilain kabir. Macam sini, ha dengan ha, kedua-duanya ha huruf yang sama kan? Jadi disebabkan susah nak baca, dia pilih idghamkan. Jadi bacanya fi hudan. Fi hudan. Siapa yang belajar qiraat sampai ke Abu Amr nanti, kita akan kenal idgham mutamathilain kabir. Kita belajar idgham mithlain saghir saja. Yang dia ni mutamathilain kabir, iaitulah kedua-dua hurufnya berbaris. Bila kedua-duanya sama, diidghamkan. Sebab apa? Sebab macam Hajah sebut tadilah. Kedua-dua ni kalau nak sebut, dia agak susah sikit. Jadi dia idgham. Begitu juga dalam bacaan Ibnu Kathir. Macam di sini, dia tambah silah qasirah. Fihi hudan. La raiba fihi hudan. Dia tambah ya di sini huruf mad. Untuk elakkan daripada kedua-dua huruf disebutkan serentak, susah sikit. Jadi Alhamdulillah. Mungkin kalau siapa-siapa nak elak daripada ha ini tersalah sebut, berhentilah yang pertama. Tapi bila berhenti yang pertama, nak kena jagalah. Raib, kita ada di sini apa? Mad lin, dan kita ada qalqalah kubra. Kita nak kena jaga. La raib, ada mad lin, dan kita ada qalqalah kubra. Sama juga. Bila jumpa awal mad lin dalam bacaan, sama. Kita kena buat keputusan. Mad lin kita nak baca wajah yang mana? Qasar ke, tawassut ke, isbah? 2 ke, 4 ke, 6? Ini semua tambah lagi ilmu dan juga perhatian kepada kita semua. Kepada yang baru-baru nak jinak, jangan pening. Jangan pening, jangan susah-susahkan diri. Relax. Macam saya dah berbual panjang sangat, macam berat sangat. Macam tak boleh tangkap kan. Ni dah masuk qiraah Susi lah. Qiraah susah lah. Dah masuk Ibnu Kathir. Tujuan saya nak ajak kita dengar-dengar dulu. Supaya kita insya-Allah kita akan terbuka. Bacaan yang lain pun masih banyak lagi kita belum kenal. Dan kita akan bersemangatlah. InsyaAllah kita satu hari kita diberi peluang untuk kita kenal lagi lebih banyak lagi bacaan-bacaan qiraah lain. Masya Allah. Okey, saya sokong la raiba fi. Kita berhenti la raib. Fihi hudal lil muttaqin. Fihi hudal lil muttaqin. Okey, cukup. Ayat yang kedua dipilih itu sahaja. Sebab banyak lagi hukum-hukum yang kita boleh bincang. Kita pergi kepada ayat yang ketiga. Siapa nak cuba bincang dan cari apa sahaja yang boleh kita kongsikan, mulakan dan saya akan sambung tambah-tambah apa yang perlu. Persilakan. Tengok pada ayat ketiga, daripada awal sampai habis, apa yang menarik dalam ayat ini yang perlu disebutkan hukum, yang perlu dibincangkan. Mulakan dan saya akan sambungkan. Fadal. Siapa nak mulakan? Siapa nak ambil ayat ni? Okey, saya faham kaedah ni masih baru lagi. Masih blur lagi. Tak tahu nak bertindak macam mana. Pelan-pelan lah saya bagi masa sikit insyaAllah. Jadi kepada semua,
kita dah boleh tengok-tengok dah ayat-ayat yang berikutnya, apa yang kita nak tumpukan, yang kita nak fokuskan, nak tujukan supaya kita dapat bincang. Dalam makna yang lain, siapa yang agak kurang jelas mana-mana hukum yang ada pada ayat yang akan datang kita bincang, maksudnya ayat yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, tengok siap-siap siang-siang, bila sampai ayat tu minta saya jelaskan. Jadi itu mungkin kita akan tuju kepada hukum yang perlu diperjelaskan, diperbahaskan supaya dapat penjelasan lebih. Kalau tak ada, saya ambil dulu ayat yang ketiga ni, saya ambil. Okey. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimu. Okey, ya wa yuqi qaf bagi bawah. Ini antara yang kerap juga tak ditebalkan betul-betul, tak diberikan sifat isti'la betul-betul. Nanti qaf ini dia akan hampir menjadi huruf kaf. Wa yuqimu. Masih ramai juga baca wa yuqi. Jadi tebalkan qaf. Dalamkan sikit ataupun muncung mulut sementara. Wa yuqi. Tapi muncung mulut tu bukannya tak ada kena-mengena dengan makhraj qaf sebenarnya. Tapi sebagai pembantulah. Dapat membantu kita supaya kita elakkan daripada qaf menjadi kaf. Wa yuqi. Qi. Wa yuqi. Wa yuqimunas salata wa mimma. Saya nak cuba jelaskan di sini. Masih ramai lagi qari-qariah kita dalam kelas-kelas kita. Jadi saya berani sebut di sini sebab kebanyakan peserta yang dalam kelas tajwid adalah peserta-peserta juga dalam kelas-kelas tahsin saya. Cuma bila waktu tahsin tu saya tak boleh jelaskan. Saya hanya perbaiki sahaja. Jadi di sini masanya dan tempatnya untuk saya jelaskan. Okey, masih ramai lagi bila terputus bacaan, terberhenti ataupun tersalah baca, bila dia nak patah balik, kadang-kadang dia tak ambil satu perkataan yang sempurna. Contohnya lah, dia baca ayat ni, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma. Contohnya dia ada baca solata ke wa ke, dia salah. Lepas tu dia patah balik, dia nak ambil perkataan solata ni, dia ambil solata saja. Dia ambil solata saja, dia tinggalkan alif lam ni. Ramai yang tak perasan. Sebab apa? Memang dia tak perasan. Sebab apa? Waktu kita sambung wa yuqimunas shalah, memang alif lam ni tak dibaca. Wa yuqimunas shalah, jadi daripada na terus sa. Bila berhenti solata wa mimma, patah balik, laju-laju, cepat-cepatnya, tak sempat nak fikir, tak sempat nak tengok betul-betul, kita ambil solata saja. Alif lam ni ataupun hamzah wasal di sini tak dibaca. Ini bahaya juga. Boleh berlaku juga bil ghaibi wa yuqi, dia ambil ghai saja. Dia tak ambil bil. Tapi yang ni mungkin boleh nampak sebab bil tu huruf ba kan. Tapi alif lam ini jarang-jarang orang ambil as-solata. Kalau nak ambil juga daripada perkataan solata, ni perkataan solat, kita tak boleh ambil solata sahaja. Kita dah tinggal dua huruf. Sebab itu mana-mana hamzah wasal, baik alif lam qamari ataupun alif lam syamsi, jangan mulakan dengan perkataan itu. Mulakan dengan perkataan yang sebelumnya. Solata, kalau nak patah balik, ambil daripada wa yuqimunas salata wa mimma. Itu paling selamat. Dari segi makna dan dari segi ibtidak yang betul, tak elok dan tak cantiknya kita mula dengan perkataan yang adanya hamzah wasal, sebab dah tentunya hamzah wasal nak diwasalkan, nak disambungkan dengan perkataan yang sebelumnya. Jadi tekanan saya di sini, maksudnya saya nak bagi penjelasan di sini, perkataan yang adanya alif lam syamsi, alif lam qamari, kalau kita nak mulalah dengan as-salata. Jangan ambil perkataan salata sahaja. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitabula, ambil kitabu saja. Salah.
Sebab al ni bila nak baca. Al ni satu perkataan dengan kitab. Memang dalam kita baca tadi, kita tak sebut al pun. Sebab bila sambung dengan zalika, dia terus terjun masuk kepada ki. Zalikal kitabu. Al tak ada. Tapi kalau kita nak mula daripada kitab, kita mesti gunakan alif lam. Ataupun kena baca hamzah wasal. Sebab pengertian hamzah wasal, iaitulah tasqutu waslan wa tathbutu ibtidaan. Hamzah wasal iaitulah gugur ketika diwasalkan dengan sebelumnya dan isbat kena baca apabila bermula ataupun dimulakan dengannya. Bila kita nak mula dengan hamzah wasal, kita kena baca hamzah wasal itu. A ke I ke U ikut kaedahnya, ikut caranya, ikut hukumnya. Tapi bila kita nak sambung dengan yang sebelumnya, kita gugurkan. Tasqutu, kita tak baca hamzah wasal tu. Dzalikal kitabu. Jelas insya-Allah. Habis wa mimma razaqnahum yunfiqun, macam biasa hukum-hukum yang jelas yang kita boleh bincang pada ayat-ayat yang berikutnya insya-Allah. Okey, teruskan lagi ayat yang keempat. Siapa nak cuba? Siapa nak ambil ayat yang keempat silakan. Ada tak? Nak bincang yang mudah pun boleh. Kalau saya pilih, saya akan pilih yang susah terus. Tapi kalau sebab saya nak bagi laluan kepada tuan-tuan ambil yang mudah-mudah. Nak bincang hukum izhar ke, idgham ke, nak jelaskan balik pada ayat yang keempat ni ada berapa hukum, ada apa hukum lagi. Pilihlah satu dua hukum. Jangan sebut satu-satu, semua hukum. Jadi banyak pula. Kita pilih satu dua je. Silakan. Ada tak? Belum ada? Okey. Kalau belum ada lagi, saya juga ambil ayat keempat. InsyaAllah saya cuba tengok apa yang perlu kita perbaiki di sini. Ataupun kita perlu jaga-jaga ayat yang keempat. Mula-mula sekali saya tengok, ada dua mat. Tanda mat tu, bima dengan wama, ada tentunya perlu kepada nafas yang panjang. Ini antara cara kaedah kita nak baca dengan selamat. Kita dah scan ayat yang kita nak baca, yang berikutnya kita scan sepintas lalu secepat mungkin. Tengok dalam ayat tu berapa banyak hukum mat ada dan apa hukum yang ada yang perlu kita bersedia prepare awal-awal supaya kita boleh baca. Jadi ayat ini kita dah kena ada nafas yang panjang. Bila kita agak-agak kita tak boleh habislah, tak boleh sampailah kepada penghujung ayat, kita dah boleh merancang nak berhenti di mana, nak patah balik ambil di mana. Ini kepada qari yang bijak, qari yang selalu berjaga-jaga, dia dah ada plan semua tu. Jadi dia kena rancang, dia nak berhenti di mana, dia nak patah balik di mana. Okey, jadi itulah ayat yang keempat, kita perlu buat langkah itu supaya nafas kita cukup dan kita tak salah wakaf dan ibtida. Okey, jadi وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Itu nafas saya. Tapi kalau nafas tuan-tuan, kalau rasa lebih panjang lagi, boleh berhenti wabil akhirah, patah balik wabil akhirati hum yuqinun. Kalau agak lagi pendek, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, bima unzila ilaika wama unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinun. Seronok kalau kita tahu kaedah dan cara wakaf ibtida, kita tahu mana nak berhenti, mana nak patah balik. Jangan cakap saya dah pandai, bolehlah buat macam tu. Kita pun insya-Allah bila kita tahu, bila kita usaha, bila kita belajar, insya-Allah kita akan lebih daripada saya lagi, lebih daripada cara ini lagi.
Sebab bukan apa, saya boleh buktikan di sini antara qari-qariah yang selalu baca bersama kita dalam kelas-kelas tahsin muslimin dan muslimat, saya tahu antara mereka mungkin belum faham Arab lagi, belum menguasai bahasa Arab. Tapi masya-Allah, cara dia berhenti dan dia patah balik, kadang-kadang dia ambil tu memang kena dengan makna. Dan saya perhati juga, bukan cara dia ambil tu dia ambil yang paling dekat. Kadang-kadang dia ambil jauh sikit. Kadang-kadang dia ambil jauh sangat. Bagi saya yang dia ambil jauh sangat kena dari segi makna, sempurnanya dari segi susunan. Dah sampai tahap itu. Macam mana dia berjaya dan dia selamat dan dia baca betul waqaf dan ibtida itu sedangkan dia belum menguasai bahasa Arab. Bagi saya ini adalah dengan mumarasah, dengan dia melatihkan dirinya, dengan banyak dia mencuba, dengan banyak dia tengok perhatikan bacaan orang yang lebih baik, lebih sempurna. Dia dengan pemerhatian yang tinggi, yang bersungguh-sungguh, dia akan sampai ke tahap itu dan dia akan menguasai kemahiran itu. Masya Allah. Jangan tertanyalah siapa pula kan? Saya ke? Siapa tu? Adalah dalam ramai-ramai ni ada, masya-Allah. Tapi tak perlu sebutlah nanti dia tak berhati-hati pula. Kita nak bagi rahsia. Jadi setiap kali pembaca-baca tu kena berhati-hati. Kena buat persiapan barulah dapat yang terbaik. Okey. Bagi saya ayat yang keempat. Ada lagi Ustaz. Okey, silakan. Yang yuk tu Ustaz, yuk selalu orang baca Hamzah dengan ain tu. Yuk. Itulah kena hati-hatilah Hamzah tu. Okey, mungkin Hajah Hamzah nak terangkan di sini yu'minun. Memang Hamzah ni okey, bagi saya Hamzah bertukar dengan ain, orang dah label lain dah. Selalunya ain bertukar dengan Hamzah. Hamzah. Ain itu terbalik. Terbalik. Selalunya ain ini disebab ain tak ada dalam bahasa Melayu. Selalunya kita bertukar jadinya Hamzah. Rabbil alamin. Rabbil tu jarang, dia tak fasih lagi. Dia tukar jadi alamin. Tapi kalau kata, boleh juga Hajah kata di sini kena hati-hati. Daripada yu'minun jadi yu'minun tu jarang berlaku. Mungkin orang tu dalam proses dia nak kemaskan Hamzahnya. Sebab selalu kena tegurnya Hamzah dia tak baik, Hamzahnya tak bagus, Hamzahnya tak cantik. Jadi bila dia nak kemaskan, dia nak berhati-hati Hamzah sangat, mungkin dia terkeluar dari makhraj. Pangkal halqum pergi kepada tengah-tengah halqum, mungkin boleh berlaku. Tapi bagi saya sebenarnya yu'minun di sini, dia lebih kepada qalqalah. Kalau kita nak bincangkan kesalahan ataupun bahayanya Hamzah yang sukun, kadang-kadang dia boleh berlakunya qalqalah. Yu'minun. Itu banyak berlaku. Yu'minuna. Hamzah boleh diqalqalahkan, dilantunkan kesan sukunnya. Itu mungkin. Dan lawan qalqalah, bila dia nak lari daripada qalqalah, mungkin dia boleh terberhenti sakta. Yu'minuna walladzina yu'minuna. Kalau nak tekankan sangat, nak jaga sangat, mungkin terberhenti saktah. Itu pun bahaya juga. Kena hati-hati supaya Hamzah ini sakin taslam. Ada kaedah dalam Hamzah, matikan betul-betul, maka selamatlah Hamzah kita. Kalau kita tak matikan betul-betul, maksudnya tak bagi huruf sukun betul-betul kepada Hamzah, maka kadang-kadang dia jadi qalqalah, terlantun, ataupun dia jadi saktah, terberhenti nafas kita seketika. Okey, alhamdulillah. Lagi satu Ustaz, yang wabil tu selalu orang terlepas dia baca satu harakat. Dia mak badal tu. Okey, wabil wabil Okey, wabil akhirati boleh. Dua harakat. Lepas tu yang dah habis tu Ustaz, selalu tersebut yuk tau Ustaz, bukan you. Macam tersebut macam Hamzah gitu. Padahal you. Okey, yang itu nak kena sediakan cermin mata lah. Mungkin dia tak nampak di situ tak ada Hamzah ataupun dia dah confused dalam hafazan, dia dah mula menghafal ayat ini yuqinun ke yu'minun. Tapi kalau dari segi tulisannya
kalau tak ada tai lalat ke ataupun apa-apa yang ada atas ya tu, jelasnya tak ada hamzah. Apapun wabil akhirat, itu menarik juga perkataan itu. Kalau tak hati-hati, satunya lam itu pun boleh jadi qalqalah. Wabil ramai juga al tu nak kena jaga. Wabil a dan hamzah badal di sini kebanyakan kalau kita tak jaga dia jadi a. Wabil a hamzah di atas hamzah di atas bukannya a. Wabil itu lebih jelas dan lebih fasih. Dan dah tentunya kalau mak badal bacaan kita hanya 2 harakat, kena sempurnakan kadar 2 harakat itu. Wabil akhirati hum yuqinun. Okey, ayat yang terakhir saya rasa dalam ayat ini, dalam muka surat ini, iaitulah ayat yang kelima. Ayat kelima. Siapa nak ambil ayat kelima, silakan. Ya, InsyaAllah Ustaz, saya cuba ambil. Okey, Haji Hanafi, masya-Allah. Ulaika ala hudam. Kadang-kadang orang baca hudai. Habis mir, dia tak baca mir, dia dengungkan mir rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Itu kira yang selalu ini orang macam saya pun kadang silap hudai mir rabbihim. Okey, lama. Terima kasih Haji Hanafi. Okey, baguslah macam tu. Kita tengok masing-masing lah. Kalau kata macam saya itu sangat-sangat seronok tu. Macam saya, kita letak kepada diri kita dulu. Saya pun letak pada diri saya. Kadang-kadang saya pun buat macam tu. Macam tu lebih baik. Okey. Jadinya hudam mir rabbihim memang betul dari segi rasam. Dari segi rasam kita asalkan huruf ya tu terus kita nak baca ikut yang ditulis. Sebenarnya hudan di sini ya ni dah tak dibaca. Ya ni dipanggil alif apa? Dipanggil apa ni ya di sini? Siapa ingat? Maksurah. Masya-Allah, itqan. Di sini dia panggil, bukan dia panggil ya lagi di sini. Ini dia panggil alif maqsurah. Alif maqsurah. Jadi alif. Sebab itu dah tak dibacanya ya. Tak dibacanya ya. Bila kita berhenti huda, kita berhenti atas alif sebagai mad iwad. Okey, jadi kalau baca ikut rasam Haji Hanafi, ikut tulisan, rasam maknanya tulisan, mungkin kita nak baca juga ya. Jadi insya-Allah bila kita kenal perkataan ini bukannya ya lagi, hanya alif maqsurah di sini, maka kita dah tak baca hudai. Dan dah tentunya sebelum ni ada dan ada tanwin. Dia tak boleh bertemu tanwin dengan huruf berbaris mati. Kalau ya ni kita nak matikan, lepas tu ada tanwin lagi, dia tak boleh. Dia tak boleh sebut. Jadi insya-Allah itu boleh selamatlah hudam insya-Allah. Kesimpulannya kenal perkataan itu maka selamatlah sebutan. Okey, yang berikutnya yang Haji Hanafi sebut tadi mir ini banyak. Beberapa kelas yang sudah baru-baru lagi, beberapa qari'ah kita hukum di sini belum kemas lagi. Okey, kalau saya tanya di sini mir rabbihim hukum apa? Nun mati bertemu dengan ra? Bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah apa lagi? Idgham bila gunnah kamil. Idgham bila gunnah kamil. Dan ada yang panggil idgham kamil terus. Idgham kamil. Idgham sempurna. Idgham memasukkan. Bila tanpa gunnah, tanpa dengung. Kamil sempurna. Itu nama yang sepenuhnya. Bila idgham tu kita kena masukkan. Bila gunnah tak ada dengung. Maknanya tak ada dengung. Bila tak ada dengung tu. Bunyi tanwin dah tak ada. Yang mana tanwin tu asalnya nun mati. Nun mati ataupun tanwin yang ada pada mir rabbihim hudam dia dah tak ada dengung, tak ada dah. Kesan nun tu tak ada dah. Terus masuk sepenuhnya ke dalam huruf yang berikutnya. Macam di sini nun bertemu dengan ra, mir nun tu tak ada langsung. Kalau hudam mir ni ada lagi. Masuk ada tapi tak sempurna, naqis. Kalau mir ra
Hukumnya idgham bila gunnah kamil. Sebenarnya mir rabbihim ni dia seolah-olah kita baca ayat begini. Hukum idgham kamil mim bawah bagi bawah mi, ra sabdu bagi atas rabbihim. Rabbihim. Ni. Cuba sebut yang atas ni. Mir rabbihim. Cuba sebut yang bawah. Mir rabbihim. Sama tak? Sebutan tu sama tak? Atas. Coba sebut. Yang ini. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Coba sebut yang bawah. Mir rabbihim. Dari segi sebutan, dari segi sebutan tu sama tak? Macam sama je. Macam ke dah sama? Macam tu macam belum sama lagi. Pilih salah satu. Macam ke betul-betul sama? Mir Sama. Sama. Sama Ustaz. Sama. Jangan macam lagi ataupun seakan-akan tidak. Kita terus yakinnya sama. Sama aja. Dari segi sebutan. Tapi dari segi tulisan memang bezalah. Kita tak bolehlah tulis macam ni. Sebab kalau mir rabbihim begini, dia tak ada makna. Dia tak sama dengan makna mir rabbihim yang ada nun. Itu bezanya. Jadi dari segi sebutan, nun tu dah terus tak ada. Nun tu dah tak ada langsung. Nun ni tak ada langsung. Jadi kalau nanti insya-Allah kalau jumpa lagi idgham bila gunnah sama ada nun ataupun tanwin bertemu dengan lam ataupun ra, dua-dua huruf tu jangan ada lagi kesan nun ataupun kesan tanwin. Terus masuk ke dalam lam, terus masuk ke dalam ra. Mir rabbihim. Okey. Jadi kita insya-Allah malam ni kita dah bertambah lagi jelasnya bahawasanya hukum idgham bila gunnah kamil ini cara bacaannya begitu. Ustaz, boleh dengar saya baca tak? Selalu orang tegur saya baca salah. Okey. Apa yang salah dia Ustaz? Mir rabbihim. Ra dia Ustaz. Mir rabb ke dia nak kena tebal ni? Okey, sekali lagi. Baca je, jangan komen sendiri. Mir rabbihim. Sekali lagi. Mir rabbihim. Sekali lagi. Mir rabbihim. Okey, bagi saya tak ada masalah. Lulus. Dia tebal dia ra ke apa Ustaz? Okey, dari segi tebal tu dah cukup tebal. Dia tak ada mir rabbihim. Itu tipis. Kali mir rabbihim dah okey dah. Dan tekan pada ra, tekan pada ba dah sempurna, tak ada masalah. Jadi mungkin aja sama-sama. Mungkin kalau baca satu ni mungkin okey. Kalau baca satu ayat mungkin ada kurang lebih tu. Yang itu kita bincang lain kali lah. Selalunya kita ni pelajar-pelajar tajwid ni begitulah. Bila kita tuju kepada satu je perkataan, hukum yang satu, Masya Allah, cemerlang. Kita boleh sebut dengan baik sebaik-baiknya. Seperti mana guru kita baca, ustaz kita baca, ustazah kita baca, kita ikut sebiji. Tapi bila digabungkan dengan ayat yang banyak, dengan kalimah-kalimah yang lain, hukum ikhfa nak kena jaga, iqlab nak kena jaga, hukum idgham itu kena. Banyak lagi hukum-hukum yang lain semua serentak datangnya. Jadi mungkin adalah lebih kurang hukum yang agak bagi kita ada susahnya. Mungkin ada berlaku kekurangan di situ. Okey, ada soalan dalam chat ni dia katanya, jadi yang Ustaz tulis tu tak ada hukum lah kan? Okey, sebenarnya saya tulis ini untuk nak bagi tahu cara bacaan mir itu seolah-olah nun tu tak ada. Jadi yang saya tulis tu tak ada pun dalam hukum. Jadi tak ada pun dalam tulisan. Cuma cara bacaannya seperti mana yang saya tulis. Cara kita nak baca idgham bila gunnah seperti mana yang saya tulis. Kalau nun mati, nun tu tak ada. Kalau tanwin, nun mati yang ada pada tanwin itu seolah-olah nun tu tak ada. Kita baca terus masuk ke dalam huruf lam dan huruf ra. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, ayat yang kelima, masih lagi ayat yang kelima. Wa ulaika humul muflihun. Muflihun. Ha pedas di sini. Masih ramai lagi. Masih ramai lagi yang kita nak kena pedaskan ha pedas.
Okey, soalan. Siapa faham soalan ni? Saya tak faham. Bagaimana nak elakkan bacaan tawallud? Haji Bashir, macam mana Ustaz, tawallud? lantunan. Ni Tawalud tu lantunan. kadang yang banyak kebanyakan orang dia banyak dia baca macam walaupun dia bukan qalqalah tapi dia buat lantunan Ustaz. Macam mana nak elakkan Ustaz? Saya saya kadang itulah Dia panggil macam tawallud dia baca Panggil tawallud macam Ada mungkin orang lah panggil saya tawalud. tak tahu Ustaz. mungkin Dia panggil tawalud tu. Ini Apa satu. maksudnya tu kira apa tu dia baca melantun lah. Okey, Hajah dari Tak ada qalqalah, dia ada qalqalah. Kelak istilah baru. Okey, Hajah dari Singapura, Haji pun daripada Singapura. Maknanya negara lainlah istilahnya. Terus terangnya saya kali pertama dan terima kasihlah, itu satu ilmu baru bagi saya, perkataan tawallud. Tawallud. Saya fikirkan sekejap. Apa tawallud? Walada maknanya beranak, tawallud maknanya diperanakkan. Maknanya mungkinlah istilah itu maknanya dia ada kesan, dia ada lebihan, dia ada terberanak. Wallahu alam datang pada mana tawallud, tapi mungkin perkataan itu digunakan pada keadaan ini. Tak apa, kita cuba terangkan. Lantunan bacaan yang ziyadah ataupun kesan yang lebihan dalam kita nak elakkan itu pada huruf-huruf yang tak sepatutnya kita lantunkan. Kita dah maklum yang perlu kita lantunkan bacaan hanya pada 5 huruf sahaja, iaitu huruf-huruf qalqalah yang masyhur. Qutubu jadin. Selain daripada itu tak ada tawallud. Tak ada tawallud. Saya gunakan istilah tawallud. Tak ada lantunan tu. Tak ada qalqalah lah. Jadi jangan kita lantunkan, jangan kita sebut lebih, jangan ada kesan lebih huruf-huruf yang berbaris mati. Dan sebenarnya bukan semua huruf yang kita senang lantunkan, beberapa huruf saja. Antaranya huruf hamzah mati, antaranya huruf lam mati, antaranya huruf dad mati, antaranya huruf zal. Kan bagi berhenti kan? Zal mati, betul. Tu semuanya idza al. Okey, Apa nak tanya? ini semuanya bila tak jaga-jaga dia ada tawallud tu. Jadi soalannya macam mana kita nak elakkan daripada bacaan kita ada tawallud ataupun ada lantunan tu. Kita kenallah huruf-huruf itu. Kumpulkan huruf-huruf yang selalu kalau kita tak jaga-jaga, tak hati-hati, kita akan ada terlantun. Jadi kita mulakan dengan huruf-huruf itu. Bila sampai pada huruf itu, jaga-jaga jangan kita terlebih sebutnya. Matikan betul-betul huruf itu. Wa ulaika dan selalu saya gandingkan lantun dengan saktah. Saya selalu sebut di sini, saya selalu gandingkan di sini pun, itu pun atas nasihat guru-guru saya, ustaz-ustaz saya. Bila kita nak jaga supaya tak ada terlantun, kita seolah-olah kita terberhenti sekejap. Itu kedua-duanya kita nak kena elakkan. Jangan kita elakkan lantun saja. Sebab apa? Saya pernah tak cerita satu guru besar dulu, Masya Allah. Dia mempunyai anak, Masya Allah. Mungkin kalau tak ribu, ratusan, hampir ribu lah. Saya yakin lebih daripada ribu lah. Ini guru besar. Guru besar, dia ada pesantren semua. Tapi ialah manusia. Mungkin dia ada kelebihan dalam bidang-bidang tertentu. Tapi dalam bidang-bidang tertentu, mungkin Allah belum bagi sempurnanya. Sebab sebagai manusia, tak ada yang sempurna lah. Jadi, satu hari itu, bila dia baca Siratal ladzina an'amta. Nun di sini perlu kita izhar halqi. An'amta. Kan? Nampak tak? An'amta. Hukumnya di sini izhar halqi. Nun kena jelas, kena terang, kena bayan. Kena bunyikan betul-betul nun itu tanpa didengung ataupun tanpa apa-apakan selain daripada jelaskanlah. Jadi, apa yang dia baca di sini? Yang dia bacanya Siratal ladzina an'amta alaihim. Satu kali solat di belakangnya, macam terberhenti. Dua kali Siratal ladzina
an'amta alaihim. Macam terberhenti lagi, macam ada saktah. Kali yang ketiga, tak boleh ni. Sebab ni Fatihah kan, dan dia selalu jadi imam. Sebab dia tuan guru, dia lah jadi imam. Ini tak puas. Bila tak puas, pergi jumpa dia, tanya dia. Berterus terang dengan dia, dengan hemah lah. Dengan kata-kata yang berhikmah, bil hikmah. Minta maaf, mungkin salah saya, mungkin salah dengar. Cuma nakkan kepada penjelasan ataupun perkara yang boleh meyakinkan kita sebagai makmum yang mendengar bacaan. Jadi saya tanya di sini, an'amta ini satu perkataan. Boleh tak kita pisahkan ataupun kita berhenti? Dia kata tak boleh. Dia lebih tahulah sebab dia tuan guru kan. Bab fiqah, bab tafsir, bab hadis, bab apa memang dia pakar lah. Masya Allah. Kita pun tumpang ilmunya. Jadi waktu tu budak lagi. Jadi dia terkejut. Mana boleh dia kata? An'amta satu perkataan. An'amta, engkau memberi nikmat. Ya Allah. An'amta. Jadi saya buat contoh. Kalau kita pisahkan an dengan na'amta, beza tak makna? Beza. An, bahawasanya. Amta, dah tak ada makna dah. Jadi dah pecah perkataan ini. Dah boleh berubah makna. Baru dah datang soalan. Kalau dalam Fatihah kita baca an'amta, bahaya tak? Salah tak? Dia kata kalau ikut kaedah bahasa ni salah lah. Jadi begitulah. Mungkin saya salah dengar. Setiap kali saya solat, saya seolah-olah baca, seolah-olah saya dengar berkali-kali begitulah. Masya Allah. Tuan guru yang hebat ini, dia boleh terima dengan secara terbuka. Sebab kita bisik seorang-seorang, kita pergi rumah dia. Ketuk pintu dia waktu malam orang tak ada pun. Jadi dia boleh dengar dan dia boleh terima. Dan tapi dia pegang kepala dia. Masya Allah. Dia kata belasan tahun dan tak tahulah berapa ramai yang solat di belakangnya. Seorang pun tak pernah tegur dia ataupun dia pun tak perasan. Jadi bila macam tu, esok dia jadi imam solat subuh. Ayat ini saja dia ulang saya rasa 3-4 kali. Kita jadi punca pula. Siratal ladzina an'amta, siratal ladzina an'amta. Okey, apa punca dia? Bukan nak cerita pasal guru ke apa ke pasal cerita ni, apa yang kita dapat faedah di sini, puncanya tadilah dia nak elakkan daripada tawallud, daripada terlantunnya ana kan nun mati tu boleh jadi terlantun. Jadi dia nak jelaskan nun mati. Bagi saya itu satu. Yang keduanya sangka baik kita pada tuan guru tu, mungkin ain itu nak diarabkan betul-betul, nak disebutkan dengan Arab yang fasih. Dia tu dia macam paksa dan ditekan lebih. Sebab itu dengan secara tak terperasannya dia pisahkan an dengan a. Dua perkara ini lazimnya kita kena elak. Sama ada anak tu kita nak kena elak, jangan ada terlantun. Dan jangan kita pisahkan. An'amta, jangan terberhenti seketika. An'amta, boleh jadi bahaya begini sampai satu perkataan itu kita pecahkan tanpa sengaja dan boleh merosakkan makna. Wa ulaika humul muflihun. Humul muflihun. Kedua-duanya tak sempurna. Humul, kita dah tambah qalqalah, terlantun. Humul, kita tambah saktah. Jadi nak kena izharkan qamari di sini. Humul muflihun. Humul muflihun. Saya dah sebut minggu lepas. Faedah daripada kita kenal qamari dan syamsi. Inilah dia. Faedah daripada kita kenal izhar qamari ataupun alif lam qamari. Inilah dia. Faedahnya apa? Untuk kita izharkan lam mati ni. Izhar qamari ni. Qamari itu hukumnya, faedahnya untuk kita jelaskan lam mati pada alif lam qamari dan untuk kita kemaskan huruf yang sabdu yang ada pada izhar syamsi. Idgham syamsi, sorry. Idgham syamsi. Contohnya mana? As-sala. As-sala daripada hamzah wasal. Wa yuqimunas sala. Faedah daripada idgham syamsi ataupun alif lam syamsiyah di sini untuk kita nak kemaskan sad itu ada sabdu, nak kena sebutkan kedua-dua sad mati dengan sad berbaris
Dan faedah izhar qamari untuk kita nak jelaskan lam mati pada huruf-huruf ataupun perkataan yang hukumnya izhar qamari. InsyaAllah. Okey, wa ulaika humul muflihun. Saya rasa sampai di sini sahaja, masya-Allah. Terima kasih kepada semua. Malam ni agak pening sikit, kaedah baru, dan saya cubalah sebanyak mungkin yang kita sentuh hukum-hukum yang kadang patah balik kepada hukum dengung-dengung. Kadang-kadang kita lompat pergi kepada hukum-hukum yang jauh sana, hukum-hukum mad ke, hukum-hukum sifat huruf ke, makhraj huruf ke. Jadi tak apa. Kepada yang baru-baru nak jinak-jinak tajwid tu, tangkap-tangkap dulu, dengar-dengar dulu dan cuba faham dulu, biasakan diri kita dengan nama-nama hukum ini. Insya-Allah lama kelamaan dan dengan kita selalu, insya-Allah kita akan dapat sedikit-sedikit, akhirnya jadi banyak, insya-Allah. Okey, mungkin kita berhenti dulu ayat yang kelima untuk kupasan tajwid kita pada malam ini, rakaman yang ke-84. Saya harap insya-Allah ada manfaat yang kita dapat bersama, insya-Allah. Jazakumullah khairul jazak kepada semua yang ambil bahagian, dan insya-Allah akan datang kita cuba lagi kaedah dan cara ni, dan tuan-tuan boleh buat persiapan. Jadi minggu depan insya-Allah tajwid kita akan mula daripada ayat ke-17. Tak perlu lagi ayat yang ke-6. Kita dah baca sampai ayat 16. Kita akan mula dari muka surat 4, ayat ke-17, dan berikutnya kita bacalah berapa muka surat dan kita akan kupas seboleh mungkin pada malam itu, dan kita kenal tajwid. Kita dah kepada yang baru masuk, kita dah tukar cara. Kalau dulu cara kita belajar dulu teori, belajar dulu tajuk tajwid, hukum-hukumnya, baru nak cari pada ayat-ayat. Sekarang ini kita dah tukar sikit, kita baca dulu ayat, baru kita nak cari hukum yang ada pada ayat yang kita baca. Jazakumullah khair jazak. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam baraka ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Haji Nafi min al-Rumash. Itulah nama Mak Jah. Waalaikumsalam. Nama Mak Jah tu macam pernah kenal Mak Jah tu. Dia main tukar nama. Itulah, alhamdulillah ada juga bersama kita malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah. Terima kasih semua, insya-Allah jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insya-Allah. Ilmu yang didapat Ustaz. Alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih semua.